Selamat tengah hari. Semua sihat? Sehat. Sehat, bagus. Jadi cikgu berharap semua sehat dan selalu jaga kebersihan dan kesihatan dirilah. Okey, hari ini kita akan belajar pendidikan moral unit baru. Jadi sebelum mula unit kita pada hari ini, cikgu nak kamu tengok dulu satu video ni. Boleh? Okey. Semua nampak video ni? Nampak. Nampak. Okey, cikgu akan play dan awak memerhatikan mesej dari video ni boleh? Okey, cikgu akan play ya. Aduh, mana tisu tandas ni, oi? Tu pun dia. Tapi, kita mana guna tisu tandas, Papa? Kita kan guna paip je. Betul lah. Papa ni kan, janganlah beli barang yang kita tak perlu. Elakkan beli barangan yang tidak perlu. Beli secara berhemah. Jangan beli sampai penuh satu rumah. Hai, tisu tandas dah tak perlu. Tapi, hand sanitizer masih diperlukan. Dah habis. Aduh, habislah. Macam mana kita nak basuh virus ni? Sabun kan ada. Guna sabun dan basuh tangan selama 20 saat. Macam ni. Ayam cuci tangan, gosok kiri kanan. Basuh dengan sabun. Cuci tangan, gosok kiri kanan. Basuh dengan sabun. Cuci tangan, gosok kiri kanan. Cuci sampai kini bersih. Oh, baguslah boleh guna sabun. Jimat duit kebenaran. Jangan panik dan pilihlah barangan dengan bijak. Macam ni lah bagus, Papa. Tenang. Kebenaran sentiasa tenang. Tempat yang tenang, jangan disangka tiada virus. Happy? Kenapa kamu bawa si pipi ni keluar? Berisiko untuk budak kecil dan orang tua. Dah, balik. Nepi pun kena ikut balik. Nepi kan dah tua. Nepi muda lagi. Sweet 70. Apa kita nak buat ni, Papa? Bosanlah duduk rumah. Bosan? Kebenaran. Mana pernah bosan? Inilah masanya untuk kita luangkan masa bersama keluarga. Okey. Dari video tadi kan, awak rasa kita akan belajar unit berapa hari ni? Akan belajar berkaitan dengan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, Maliwan, apa yang awak faham melalui video tadi? Maliwan? Hello? Maliwan tak jawab. Okey, cikgu tanya orang lain. Lada boleh bagi tahu cikgu kita akan apa mesej dari video tadi? Apa yang awak nampak dari tadi? Lada? Hello? Lada pun senyap. Kita cuba seorang lagi. Radon, boleh bagi tahu cikgu tak apa yang awak faham melalui video tadi? Radon? Semua dengar cikgu tak ni? Hello, tolong respon sikit. Ada ke tak ada? Ke tidur petang habis dah ni?
Nah, kalau tak ada yang jawab, cikgu jawab sendiri. Okey, video tadi dia bincangkan tentang perbelanjaan secara beretika. Okey, perbelanjaan secara beretika ni kan merupakan suatu urusan secara beretika bagi menjimatkan wang atau menstabilkan kewangan kita. Okey, jadi unit yang kita akan belajar pada hari ini adalah unit 10. Okey, nampak slide? Okey, seorang tolong respon boleh? Nampak slide? Nampak ke? Okey, nampak slide. Okey, unit yang kita akan belajar adalah Nampak. unit 10 iaitu pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey. Kenapa tiba-tiba kesimpulan ni? Jap ya. Okey. Pengurusan perbelanjaan secara beretika. Dan apa yang kamu akan belajar hari ini adalah maksud perbelanjaan secara beretika, cara mengurus perbelanjaan secara beretika, kepentingan mengurus perbelanjaan secara beretika untuk kesejahteraan hidup, kesan perbelanjaan tidak beretika kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Lepas tu, perasaan apabila menguruskan perbelanjaan secara beretika dan pengurusan perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan seharian. Bagi cadangan nilai pula, kita akan belajar nilai kesederhanaan, bertanggungjawab, berdikari, rasional dan kejujuran. Okey. Sebelum itu, kita tengok dulu apa konsep pengurusan perbelanjaan secara beretika. Iaitu pengurusan perbelanjaan secara beretika adalah cara wang dibelanjakan dan diuruskan dengan berhemah untuk mendapatkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Nah, maksudnya pengurusan cara beretika ini adalah cara kita mengurus wang yang kita ada untuk kegunaan untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti dan bermanfaat macam tu. Okey. Kita dah faham konsep perbelanjaan secara beretika. Seterusnya kita tengok pula apa cara atau langkah yang kita boleh mengurus perbelanjaan secara beretika. Di sini cikgu senaraikan 5 cara mengurus perbelanjaan secara beretika. Okey. Cara yang pertama adalah menentukan kedudukan kewangan yang dimiliki. Okey. Macam mana tu kita nak menentukan kedudukan kewangan yang kita miliki? Iaitu kita perlu memastikan dulu jumlah wang yang kita ada. Dan merancangkan perbelanjaan berdasarkan wang yang kita ada. Contohnya, kita nak beli telefon. Jadi kita ni ada duit 500 sahaja. Jadi kita perlu beli telefon atau jenama telefon yang memenuhi atau memenuhi wang yang kita ada. Jangan beli telefon yang lebih mahal atau lebih daripada wang yang kita ada sebab ia akan membebankan dan dia akan menghutangkan kita, betul tak? Okey, jadi seterusnya kita tengok pula yang kedua iaitu membeli barang secara tunai, kad debit atau kad kredit. Kredit tu tak nampak, jadi apabila kita beli barang kan, kita perlu memberi bayaran secara tunai ataupun kad debit ataupun kad kredit. Okey, ini supaya mengelakkan dari berhutang. Kita tak bolehlah macam beli barang lepas tu tak bayar sebab dia akan jadi hutang dan membebankan kita pada masa akan datang. Okey, yang ketiga, tidak terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Kita tidak bolehlah mudah terpengaruh dengan jualan murah atau jualan dalam talian. Sebagai contohnya, jualan murah di Shopee. Shopee 88. Diskaun 50%, diskaun 70%, diskaun 3%.
kebanyakannya kita mudah terpengaruh kan dengan jualan-jualan murah ini. Bukan cikgu kata tak boleh beli masa dia sale atau murah, tapi kita perlu buat penelitian harga terlebih dahulu bagi memastikan barang tersebut benar-benar murah dan berkualiti. Kita kena pastilah barang tu memang murah dan berkualiti. Lepas tu membeli barang dengan atau perkhidmatan yang telah dirancangkan sahaja. Kita perlu beli barang yang kita perlu sahaja. Jangan ikut kehendak kita atau ikut nafsu kita. Kita beli apa yang kita perlu dan boleh memenuhi keperluan harian kita. Macam tu. Lepas tu yang keempat adalah mengenal pasti dan membuat anggaran pembelanjaan. Seperti yang cikgu kata tadi lah. Sebelum beli barang, kita kena buat anggaran pembelanjaan dulu. Kita perlu buat catatan dan mengategorikan setiap item sebagai keperluan atau kehendak. Kita kena tahu dulu. Barang yang kita beli tu keperluan atau kehendak. Keperluan tu adalah sesuatu yang kita diperlukan oleh manusia untuk menerus hidup. Keperluan tu apa yang kita perlulah untuk menerus hidup. Sebagai contohnya, pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, apa semua tu keperluan. Kehendak pula adalah keinginan manusia untuk memiliki pelbagai barang dan perkhidmatan untuk meningkatkan taraf hidup. Kehendak ni adalah apa yang kita mahu. Macam kita mau pakaian yang berjenama, kita mau telefon yang mahal-mahal, kita mau keselesaan dalam hidup, apa macam tu. Itu kemahuan diri kita. Jadi kita kena beza dan membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Kita kena tahu barang ni harga berapa. Kita membuat peruntukan untuk barang ni berapa, macam tu. Contohnya nak beli, ada duit RM100, lepas tu nak beli beli pakaian, contohnya pakaian, baju. Jadi kita kena buatlah peruntukan untuk baju ni, kita peruntukkan berapa ringgit, macam tu. Jadi dalam RM100 tu kita peruntukkan untuk beli baju dalam 20 ke 30 macam tu. Kita tak boleh beli baju yang lebih daripada duit yang kita ada tu. Macam tu. Lepas tu mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Ini sangat penting. Kita kena belanja ikut kemampuan kita sendiri. Dan kita perlu mengelakkan diri daripada membeli barang yang berasaskan jenama semata-mata. Kita tak bolehlah ikut trend atau nampak orang lain ada pakaian atau barang-barang yang berjenama, kita pun nak beli yang berjenama juga. Tapi sebenarnya kita ni kewangan kita tak mencukupi, tapi kita nak apa yang orang lain ada. Jadi macam dia akan mengganggu proses perbelanjaan kita lah untuk masa akan datang, macam tu. Setakat ni boleh ikutkah cara pengurusan perbelanjaan? Boleh. Semua dah tahu ni. Boleh kan? Okey, kalau boleh kita akan terus kepada info tambahan. Ini info tambahan. Sebagai pengetahuan kamu semua, kita sebagai pengguna, kita mempunyai hak seperti berikut. Ini hak kita sebagai pengguna. Kita punya hak untuk mendapatkan keperluan asas. Keperluan asas kita adalah pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman dan sebagainya. Itu keperluan asas. Kita mempunyai hak untuk mendapat keperluan asas. Lepas tu kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan, hak untuk mendapatkan maklumat. Maklumat ni seperti yang macam maklumat berkaitan dengan barang yang kita nak beli, apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Kita berhak untuk mendapat maklumat-maklumat seperti itu ya. Lepas tu kita juga punya hak untuk membuat pilihan. Kita kena membuat pilihan yang
paling terbaik untuk diri kita sendiri. Kalau beli barang yang paling berkualiti, paling baik macam tu. Kita ada hak. Tak ada orang yang boleh kata dengan kita, awak tak boleh pilih, kena ambil yang ni je. Macam tu, tak boleh. Tak ada. Kita ada hak. Lepas tu, kita juga ada hak untuk bersuara. Macam mana tu? Macam kalau barang yang kita beli tu tidak berkualiti atau tidak bagus atau ada barang yang lebih murah, kita kena bersuara. Kita boleh kata, ini tidak betul, ini tidak berkualiti. Kita ada bersuara untuk bercakap atau memberi pandangan. Lepas tu kita juga punya hak untuk mendapat ganti rugi. Apabila barang tu tidak berkualiti atau tidak bagus atau rosak, kita ada hak untuk mendapat ganti rugi dari penjual atau peniaga itu. Lepas tu hak kita seterusnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna. Seperti sekarang kita juga ada sedikit pendidikan berkaitan dengan pengguna. Okey. Hak untuk mendapatkan alam sekitar dan yang sihat dan selamat. Ini hak-hak kita. Kita ada hak ya, jangan biar orang tipu atau ambil kesempatan dengan kita. Sebab kita ada hak untuk mempertahankan diri kita sendiri. Okey, faham? Okey. Faham. Seterusnya kenapa begini? Seterusnya kita tengok pula kepentingan. Apa kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika? Apa kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika? Di sini kita akan tengok beberapa kepentingan. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi kepentingan. Tapi cikgu seraikan beberapa sahaja pada hari ini, iaitu yang pertama, dapat menjaminkan masa depan. Macam mana pengurusan perbelanjaan yang baik ini dapat menjamin masa depan kita? Apabila kita mengurus kewangan kita dengan baik, kita akan menabung dan ada duit simpanan. Betul tak? Ya, kalau kita ada duit simpanan, kita akan ada persediaan untuk masa depan kita. Dan kita tidak akan menyusah pada alam dewasa di mana kita ada sumber kewangan untuk menyambung pelajaran sendiri tanpa perlu menyusahkan ibu bapa kita. Kita ada kewangan untuk memenuhi keperluan dan kehendak kita pada masa akan datang. Lepas tu, dia juga dapat mengelakkan perbaziran. Macam mana dia mengelakkan perbaziran? Apabila kita mempunyai perancangan kewangan yang beretika, kita akan tadi line cikgu terputus. Sorry semua. Jadi kita belajar sampai mana dah tadi? Sebab cikgu shock sendiri. Cikgu cakap sorang-sorang ya tadi. Kita belajar sampai mana dah tadi? Kepentingan. Kepentingan. Kepentingan dah mula ke belum mula lagi? Mula dah, tapi kat menjamin masa hadapan. Masa hadapan. Cikgu dah terang tak untuk masa hadapan? Ke belum lagi? Dah. Jadi kita terus kepada poin kedua lah kan? Okey, jadi sebelum itu cikgu off kamera dululah sebab line cikgu ni kurang bagus. Jadi cikgu terpaksa off kamera dulu ya, boleh? Okey, off kamera dulu. Cikgu present untuk kepentingan pula ya. Ada slide ke? Okey, jap cikgu share slide dan kita akan sambung untuk kepentingan. Sekejap ya, maaf. Sebab line cikgu ni dia kadang-kadang dia hilang. Okey, nampak slide kan?
Maliwan dah nambah slide kah? Nampak. Okey, kita teruskan kepada mengelakkan perbaziran. Boleh? Okey, kepentingan pengurusan perbelanjaan ini kita dapat mengelakkan dari pembaziran. Macam mana dia mengelakkan dari pembaziran? Itu apabila kita ada merancang atau menyeraikan barang yang kita mahu atau keperluan yang kita perlu dibelanjakan, kita akan dapat mengelakkan daripada membeli barang yang tidak perlu. Itu akan membeli barang mengikut perancangan kita sahaja. Dan ia juga dapat membentuk sikap berjimat cermat dalam diri kita. Okey, kepentingan yang ketiga adalah menjadi rujukan perbelanjaan pada masa akan datang. Apabila kita sering membuat pengurusan perbelanjaan, sering mencatat atau menyeraikan barang yang kita ingin beli dan harganya, dia dapat membantu untuk membuat anggaran yang lebih baik bagi perbelanjaan akan datang. Di mana kita akan tahu dah jumlah wang yang kita ada ni boleh beli apa dan boleh beli banyak mana. Macam tu. Dan kita juga boleh membuat penambahbaikan dalam pengurusan perbelanjaan kita pada masa akan datang. Seterusnya, kita tengok pula kepentingan yang keempat, iaitu dapat mengelakkan diri daripada ditipu. Cikgu nak tanya, siapa pernah ditipu oleh penjual atau peniaga? Macam dia kata jualan tu murah tapi sebenarnya ada lagi yang lebih murah. Ada siapa yang pernah kena tipu macam ni tak? Tak pun dia kata barang ni berkualiti, sebenarnya apabila sampai barang tu rosak macam tu. Siapa ada pernah kena? Nah, cikgu. Ada dalam Shopee. Ya, macam tu. Jadi supaya jadi kita kena ada pengurusan yang baiklah. Sebelum beli tu kita kena tengok baik-baik barang tu memang berkualiti atau tidak berkualiti, atau peniaga tu saja-saja tipu kita. Apabila kita ada pengurusan yang baik, kita dapat mengelakkan diri daripada ditipu dan kita akan menjadi seorang pengguna yang bijak. Macam tu. Okey, seterusnya kita tengok pula kepentingan yang kelima, iaitu dapat mengurangkan bebanan hutang. Apabila kita ada pengurusan kewangan yang baik, kita akan belanja ikut jumlah wang yang kita ada. Dan apabila kita belanja ikut jumlah wang yang kita ada, ikut kemampuan kita sendiri, kita akan tidak berhutang. Dan kita akan bebas daripada bebanan hutang yang banyak. Dan kita selain itu kita juga dapat memupuk sikap menghargai wang dan lebih berdisiplin ketika berbelanja. Ini merupakan kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, kita sudah tahu cara dia, kepentingan dia, dan kita akan tengok pula apa kesan pengurusan perbelanjaan tidak beretika. Kita tengok pula kalau kita tidak mengurus perbelanjaan secara beretika, apa kesan dia? Okey. Hari ini cikgu senaraikan 4 kesan, iaitu kesan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, kita tengok dulu. Apa kesan kepada diri sendiri? Okey. Kesan kepada diri sendiri yang pertama adalah kita akan menghadapi masalah kewangan. Apabila kita tidak dapat mengurus kewangan dengan baik, mestilah kita ada masalah kewangan, iaitu wang tidak cukup untuk memenuhi keperluan kita. Jadi apabila wang tidak memenuhi keperluan kita, kita terpaksa berhutang. Jadi apabila berhutang, kita akan mengalami bebanan hutang yang tidak sepatutnya dan nama kita akan disenaraikan hitam oleh bank. Apabila nama kita disenaraikan hitam oleh bank, kita tidak bolehlah beli kereta baru, beli rumah ataupun
melancong ke luar negara sebab nama kita sudah dihitamkan oleh bank. Jadi dia akan menyusahkan kita dan akan musik dan tekanan perasaan. Macam tu. Ini kesan kepada diri sendiri. Jadi kamu semua perlu mempunyai rancangan perbelanjaan yang beretika supaya dapat mengelakkan diri daripada hutang. Okey, kita pun tengok pula kesan kepada keluarga. Okey. Kalau kita ada hutang atau ada pengurusan perbelanjaan yang tidak baik, keluarga kita terpaksa berkongsi atau menanggung beban hutang kita. Dan ia akan menjejaskan perbelanjaan lain. Contohnya duit yang perlu diperlukan untuk beli barang keperluan seperti makanan, minuman, terpaksa digunakan untuk bayar hutang. Jadi dia akan menjejaskan perbelanjaan lain dan dia juga akan menjejaskan hubungan kekeluargaan. Okey, meningkatkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya tu cikgu sudah terangkan tadi. Okey, jadi kita tengok pula kesan kepada masyarakat. Okey. Apa kesan pengurusan kewangan tidak baik kepada masyarakat? Okey. Dia akan melahirkan persaingan yang tidak sihat dalam perbelanjaan. Sebagai contohnya, masyarakat kita ni kan suka bertanding-tanding, bersaing-saing. Contohnya, kawan kita beli telefon baru. Lepas tu, kita pun nak beli telefon baru. Dia beli beg baru, kita pun nak beli beg baru. Dia akan ada yang persaingan dalam kalangan masyarakat lah. Macam tu. Selain itu, dia juga dapat meningkatkan kuasa beli yang tidak sewajarnya. Kalau kita nampak kawan kita beli telefon baru, kita pun nak beli telefon baru sedangkan telefon kita tu masih elok, masih boleh guna. Jadi, kamu rasa beli telefon baru tu pembelian yang wajar atau tidak wajar? Kalau telefon kita masih elok, kita nak beli telefon baru lagi tak? Tidak. Tidak, ya. Kiranya Pradon adalah seorang yang mengurus kewangan dengan beretika. Sebab kalau orang yang tidak mengurus kewangan secara beretika, dia akan beli telefon baru sebab dia ikut trend, dia ikut orang macam tu. Dia ikut kehendak dia tak ikut keperluan dia macam tu. Jadi selain itu kesan untuk masyarakat yang tersiarah melahirkan tabiat masyarakat yang boros dan membazir. Apabila semua masyarakat kita tidak mengurus kewangan dengan baik, dia akan berbelanja secara boros dan membazir. Kita tengok pula kesan kepada negara. Okey, apa kesan kepada negara? Itu dapat meningkatkan kadar inflasi. Inflasi ini adalah kadar permintaan lebih daripada pengeluaran. Apabila permintaan lebih dari pengeluaran, pihak kerajaan akan terpaksa meningkatkan kadar barang import. Kena terpaksa ambil barang dari luar negara. Dan dia akan meningkatkan kadar keberhutangan dalam kalangan masyarakat kita. Dan seterusnya dia akan meningkatkan kadar kos pelupusan barang yang dibuang dan dibazirkan. Kenapa ini berlaku? Sebab kalau semua orang beli barang baru tanpa barang lama tu rosak, dia akan ada ketidakpakaian barang dan mereka akan buang. Jadi kos pelupusan barang-barang atau benda-benda yang dibuang itu akan meningkat dan dia akan membazirkan kewangan negara kita. Macam tu. Okey, setakat ni faham? Faham. Faham. Ada soalan ke di mana bahagian yang cikgu terang tak jelas ke? Sekatan lain ke? Apakah? Boleh tanya je. Okey, ada?
Kalau tak ada, semua faham, kita akan teruskan kepada aktiviti kita pada hari ini. Okey. Aktiviti kita adalah aktiviti Padlet. Aktiviti Padlet ni kan macam yang kita buat di kelas hari tu. Jadi cikgu hantar link Padlet di ruang chat dan nanti kamu tekan masuk link ni, boleh? Try tekan masuk link tu. Kalau kamu dah masuk link tu kan, dia akan keluar soalan macam ni. Soalan kita. Semua nampak kah? Dapat tak? Nampak. Dapat masuk link tu? Ke ada masalah? Cikgu harap tak ada masalah lah kan. Kalau ada masalah boleh bagi tahu cikgu. Nampak. Okey. Cikgu akan baca soalan kita. Iaitu. Okey, kamu nampak kan gambar tu? Gambar tu adalah gambar poster berkaitan dengan jualan murah. Jadi soalannya adalah soalan 1, jelaskan langkah yang perlu diambil oleh anda dalam mengurus perbelanjaan secara beretika apabila melihat iklan jualan murah seperti di atas. Cikgu typo ni melihat. Melihat iklan murah seperti di atas. Okey, di sini kan cikgu nak kamu senaraikan cara kamu mengurus diri dalam apabila melihat iklan-iklan jualan murah seperti ini. Adakah kamu beli atau tak beli ataupun kamu mengurus diri macam mana? Macam tu ya. Lepas tu yang kedua, jelaskan kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika yang anda lakukan. Kenapa cikgu tak nampak bawah tu? Jadi senaraikan kepentingan dia. Fahamkah? Cikgu harap semua faham lah. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey. Bagi jawab soalan ni cikgu bagi masa 10 minit iaitu pada pukul 1.50 kita akan bincangkan soalan. Okey. Kamu jawab dulu. Kalau nanti masa jawab tu jangan lupa tulis nama kamu ya di soalan tu macam kita jawab di kelas hari tu.
Okey, semua boleh jawab kan ni? Nak cikgu bagi masa lagi? Kamu sudah jawab tapi line cikgu ternampak? Belum siap cikgu, sikit lagi. Okey, cikgu bagi masa 5 minit lagi, boleh? Okey, cikgu dah nampak jawapan dari seorang. Ni jawapan dari siapa pun tak tahu sebab dia tak tulis nama. Nanti cikgu tanya lepas ni. Okey, jawapan dia agak bagus.
Langkah yang perlu diambil oleh saya ialah mendisiplinkan diri ketika berbelanja di pesta lelong buku tersebut. Contohnya, saya akan belajar mengikut kemampuan saya sahaja. Ini merupakan langkah yang bagus dan betul. Lepas tu, kepentingan pula, kepentingan pengurusan secara beretika ialah mengelakkan perbezaran seperti membeli mengikut perancangan. Jawapan dia agak bagus. Ni jawapan dari siapa ya? Saya cikgu. Lupa Ya, nak tulis bagus. nama. Ya, bagus Pradon. Okey, orang lain? Okey, ada seorang lagi yang baru jawab, itu Malik Wan. Okey, kita tengok pula jawapan dari Malik Wan. Itu langkah yang diambil oleh dia adalah langkah yang saya akan lakukan adalah saya akan memastikan jumlah kewangan saya terlebih dahulu. Betul. Kita kena tengok dulu jumlah kewangan kita. Lepas tu, jika ia mencukupi, saya akan beli barang tersebut kerana saya memerlukannya dalam kehidupan saya. Betul. Kita tengok dulu jumlah kewangan kita. Lepas tu,
dia akan beli barang tersebut kerana dia memerlukan. Okey, bagus Maliwan. Okey, kepentingan pula Maliwan kata kepentingan pengurusan perbelanjaan secara beretika adalah dapat mengelakkan pembaziran. Apabila kita beli mengikut kemampuan kita dan mengikut keperluan kita, dia akan dapat mengelakkan dari pembaziran. Okey. Yang lain masih jawabkah ada masalah? Tak ada link cikgu. Tak ada link. Kenapa tak ada link? Sekejap ya. Nanti cikgu. Saya lambat masuk. Oh, Arun lambat masuk. Kenapa Arun lambat masuk, Arun? Baru siap kerja, sorry. Okey. Nanti Arun cikgu akan bagi nota dan Arun baca ya sebagai latihan tambahan, nota tambahan. Boleh? Kalau tak faham apa boleh tanya cikgu. Okey cikgu. Okey, bagus. Okey, mungkin kawan kita yang lain ada masalah lain sebab ada seorang bagi tahu cikgu dia ada masalah lain. Jadi cikgu harap nanti lepas ni kamu boleh jawab soalan ni pada bila-bila masa yang kamu ada lain ya. Nanti cikgu akan semak balik dan supaya tidak membazirkan masa kita, cikgu akan teruskan aktiviti seterusnya. Boleh? Boleh semua? Boleh cikgu. Okey, kalau boleh kita akan teruskan aktiviti penilaian kita pada hari ini iaitu aktiviti permainan Kahoot. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya dulu, semua pernah main tak aktiviti Kahoot? Halo, pernah tak main aktiviti Kahoot? Pernah cikgu. Okey, Pernah, kalau pernah cikgu. tahu kan cara masuk Kahoot? Itu kamu masuk di Google, lepas tu tulis Kahoot. Okey, nanti cikgu bagi nombor PIN. Okey, sambil-sambil tu masuk dulu kat Kahoot. Okey, tunggu nombor PIN ya. Okey, nombor PIN kita adalah 560099. Okey, Maliwan. Wong Jinru. Okey, orang lain mana? Okey, cikgu tunggu lagi ya sebab mungkin orang lain ada masalah lain. Nombor PIN kita 560099.
Arun dah masuk. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, Ladda. Orang lain macam mana? Ada masalah lain ke? Jap mata aku, jap. Okey, cikgu tunggu. Okey, alright, Thai. Okey, macam semua dah masuk kan? Jadi cikgu mula game ya. Okey. Okey. Hari ini kita belajar unit 10, pengurusan perbelanjaan secara beretika. Okey, soalan betul salah ya. Perbelanjaan secara beretika adalah cara wang dibelanjakan dengan dan diuruskan dengan berhemah dan beretika. Betul ke salah? Okey. Ada seorang salah. Jawapannya betul ya. Pengurusan perbelanjaan secara beretika adalah cara wang dibelanja dan diurus dengan berhemah dan beretika. Okey, soalan seterusnya. Kita tengok dulu. Maliwan, tempat pertama diikuti Bong Jingru dan Arun. Okey, soalan kedua pula. Mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan merupakan salah satu cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Betul ke salah? Ya, betul. Semua betul. Bagus. Okey, tempat pertama kita masih kekal itu Malik Wan dan ikuti Bong Jingru dan Arun. Okey, seterusnya soalan ketiga. Perbelanjaan mengikut kemampuan bukan salah satu cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Betul ke salah? Ya, salah. Okey, ada seorang salah, mungkin keliru dengan soalan. Jawapan dia salah ya, sebab perbelanjaan mengikut kemampuan adalah cara pengurusan perbelanjaan secara beretika. Tempat pertama, kita beralih kepada Arun dan ikuti Maliwan dan Bong Jingru. Okey, soalan keempat, setiap pengguna punya hak untuk membuat pilihan. Betul ke salah? Ya, betul. Okey, bagus. Okey, soalan kelima. Sebagai pengguna, kita tidak mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi. Betul ke salah? Ya, salah. Sebab kita mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi. Okey. Soalan 6. Pengurusan perbelanjaan yang baik dapat menjamin masa depan kita. Betul ke salah? Ya, betul. Semua betul. Bagus. Okey, soalan ke-7. Membuat perancangan perbelanjaan dapat mengelakkan perbaziran. Betul ke salah? Ya, betul. Semua pandai. Bagus. Okey, soalan ke-8. Pengurusan perbelanjaan tidak beretika akan beri kesan yang baik kepada diri, keluarga dan masyarakat dan negara. Betul ke salah? Ya, salah ya, bukan betul. Sebab dia akan memberi kesan yang buruk kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tempat pertama Malik Wan dan diikuti Arun dan Ladda. Okey, soalan ke-9. Kita tidak perlu bijak dalam menguruskan perbelanjaan secara beretika. Betul ke salah? Ya, salah. Sebab kita sebagai pengguna perlu bijak dalam mengurus perbelanjaan secara beretika. Okey, tempat pertama masih kekal Malik Wan dan diikuti Arun dan Ladda. Okey, soalan terakhir. Pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan perbelanjaan secara beretika sangat penting
sangat penting dalam membuat perbelanjaan. Betul ke salah? Ya, betul. Semua betul. Bagus. Okey. Kita akan tengok pula siapa pemenang kita pada hari ini. Tempat ketiga jatuh kepada Ladda. Tempat kedua Arun. Dan tempat pertama jatuh kepada Malikwan. Cikgu ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang berjaya menjawab soalan dan tempat pertama, kedua, ketiga. Orang lain pun jangan sedih ya. Kita akan buat lagi aktiviti ini dan kamu boleh cuba di aktiviti seterusnya. Okey. Jadi cikgu berharap semua fahamlah kan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, sebelum itu cikgu akan membuat kesimpulan untuk unit kita pada hari ini iaitu unit 10. Secara kesimpulannya, semua pihak perlulah merancang perbelanjaan dengan bijak. Anggaran perbelanjaan perlu dibuat terlebih dahulu bagi setiap barang dan perkhidmatan yang ingin diperolehi mengikut had perbelanjaan yang tidak dirancangkan. Perkara ini dapat mengelakkan diri daripada melakukan perbelanjaan secara berlebihan. Jadi, di sini cikgu dapat menyimpulkan bahawa pengurusan perbelanjaan secara beretika sangat penting dalam mengawal atau menguruskan perbelanjaan kita supaya tidak berlebihan. Okey, setakat ni semua faham? Faham, cikgu. Okey, kalau semua faham, cikgu akan akhirkan kelas kita setakat ni sahaja. Jumpa lagi di kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.